Kisah benar ini berlaku pada tahun 1998. Ada seorang wanita ni, dia memang dilahirkan cantik, mata bulat, hidung mancung, bibir mungil, memang cantik. Kerana mungkin salah satu daripada sebab cantiknya dia ni berkahwin dengan anak tunggal seorang businessman yang berjaya, tapi belum betul-betul berjaya lah waktu dia kahwin tu, tapi seorang businessman yang berjaya. Jadi memang jadi adat mereka, sebab mereka ni adalah campuran Han, Arab dengan Melayu. Jadi macam jadi budaya mereka, bila anak lelaki berkahwin, maka menantu tu mesti duduk 1 atau 2 tahun dengan mertua. Barulah kalau nak berpindah rumah lain baru boleh. Jadi sekarang ni lepas kahwin dia pun tinggallah dengan mertua. Jadi suami dia ni rumahnya di Melaka. Tapi office dia, perniagaan dia di Kuala Lumpur. Jadi suami akan berulang-alik 2 minggu sekali ke seminggu sekali, ikut kesempatan dia lah berulang-alik daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Ditakdirkan bisnes suami dia ni berjaya dan dia perlukan, dia kurang dapat balik ke Melaka. Dia banyak masa dia habis di Kuala Lumpur, jadi dia perlukan seorang isteri. Dia perlukan isteri dia berada dengan dia di Kuala Lumpur, tapi isteri dia tak nak pindah, sebab isteri dia suka duduk dengan mertua. Dia anak-anak dia nak sekolah susah, jadi dia tak nak. Jadi oleh kerana dia tak nak pindah, suami dia kahwin isteri kedua di Kuala Lumpur, sebab suami dia nak seorang yang menguruskan dia. Jadi lepas tu dia, kawan-kawan suami dia beritahu dia, kita tahu tak suami awak dah kahwin nombor 2 di Kuala Lumpur. You tahu apa dia jawab? Dia kata, bila suami saya balik, masuk daripada pintu depan tu, dia tunjuk pintu gerbang rumah dia lah. Bila suami saya balik, masuk daripada pintu tu, dia adalah suami saya. Tapi bila dia keluar daripada pintu tu untuk cari nafkah, untuk kerja, dia bukan suami saya, dia hak public. Jadi apa pun yang dia buat, selagi tak salah dari segi undang-undang, tak salah dari segi agama, saya tak nak ambil tahu. Itu urusan dia, urusan kerja dia. Jadi apa lagi yang saya nak? Saya ada mertua yang sangat baik dengan saya, sangat sayang dengan saya. Mertua saya dah seperti BFF saya. Saya duduk rumah banglo 2 tingkat yang sangat besar, sangat mewah berbanding dengan hidup saya sebelum ni. Saya ada 2 orang anak lelaki yang pandai, yang soleh. Saya ada kereta mewah, saya ada driver. Sebut aja saya nak apa, saya nak makan apa, saya nak pergi pasar, saya pergi bersama mertua saya. Nak pergi mall, saya pergi bersama mertua saya. Kemana-mana saya bersama mertua saya, dan saya tak keluar duit sesen pun. Semua duit perbelanjaan suami akan masukkan dalam akaun mak dia, dan semuanya mertua saya bayar. Apa pun saja yang saya nak, baju ke apa ke, kasut ke apa saja yang saya nak, kami akan pergi bersama dan mertua akan bayar. Dan lagi satu, suami tak pernah culas setiap bulan masukkan 10,000 dalam akaun saya. Dan saya sehingga kini belum sentuh 1 sen pun lagi duit dalam akaun tu, kerana semua perbelanjaan hidup saya ditanggung oleh mertua saya. Apa lagi yang saya nak? Jadi bagi saya selagi apa yang suami saya buat itu tak salah dari segi undang-undang, tak salah daripada segi agama, saya tak nak ambil tahu. Jadi you tahulah, terkedulah kawan-kawan bila dengar dia cakap macam tu. Jadi nak dipendekkan cerita, bisnes suami dia ni semakin berjaya. Suami dia buka cawangan di Kota Baru dan Kuantan. Jadi suami dia ni berkahwin ketiga, isteri ketiga yang diletakkan di Kota Baru. Itu dari Kota Baru. Jadi bila seperti biasalah, isteri pertama ni dia tak ambil peduli. Isteri kedua
mengamuk. Isteri kedua dia mengamuk, marah. Bila marah, tapi suami dia tak tahu, suami dia dia tak perlu, dia bertanggungjawab atas apa tindakan yang dia buat. Lepas tu masa berlalu, si suami ni beritahulah ketiga-tiga isterinya. Dia kata dia nak anak perempuan. Dia cakap dia nak anak lagi, kalau boleh anak perempuan. Jadi pada malam kejadian tu, dia berada di rumah di Kuala Lumpur. Bila mak mertua dia telefon, kata isteri pertama dia mengandung. Jadi dia pun excited lah, suka. Dia kata bila nak buat rawatan, bila nak pergi klinik check up, medical check up lagi, dah buat ultrasound ke belum, apa. Jadi isteri kedua ni marah. Bisu kata, alah, entah ya tak nak awak. Itu balik jarang, sebulan sekali 2 kali, cecah je jadi. Entah ya tak nak awak. Dia tahu apa suami dia cakap? Aku ceraikan engkau dengan talak 1. Lepas tu dia pack barang, dia balik Melaka. Masa dia balik Melaka tu, dia sampai Isyak. Selalu kalau dia nak balik, isteri dia tahu, isterinya akan sambut di pintu hadapan lah. Tapi oleh kerana isteri tak tahu dia nak balik, jadi dia nampak isteri dia dekat dapur, dia terus naik atas bilik solat dia, sebelah bilik tidur dia. Jadi dia nampak anak lelaki dia ni tengah solat 2 orang. Jadi anak lelaki dia ni berdoa. Dah habis solat lah, berdoa. Ya Allah, kata, abang dah ada adik lelaki, abang nak adik perempuan, kata. Gembirakan hati Umi, ya Allah. Umi tentu happy sebab kalau dapat adik perempuan. Kami nak adik perempuan, Umi nak adik perempuan. Nana pun nak adik perempuan. Tentu ayah akan selalu balik ke rumah kalau kami dapat adik perempuan. Jadi ayah dia ni dengar, ayah dia macam terkedu. Jadi dia masuk bilik, dia duduk kat tepi katil, dia pun fikir, apa lagi yang aku nak daripada isteri pertama ni? Segala-galanya aku dapat anak daripada sini, dan daripada isteri yang pertama ni lah aku dapat zuriat. Daripada isteri pertama ni lah isteri yang susah senang bersama ketika dia memanjat untuk berjaya sehingga sekarang. Jadi saya secara pribadinya saya memang kagum dengan perempuan ini. Saya nampak dia punya positifnya setiap apa yang berlaku pada dia. Walaupun isu kecil, walaupun ujian kecil, walaupun ujian besar, dia sentiasa positif. Bila dia positif, dia redha. Bila dia redha, dia akan syukur dengan apa yang dia dapat. Dan bila dia dah syukur ke tahap gaban, maka Allah akan beri dia apa yang dia nak. Itu yang saya nampak. Jadi kisah ni sebenarnya jadi tauladan kepada saya. Mampukah aku sehebat dia?